Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'ana walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita menyambung pengajian kitab Syarah Tahzib Syuruh As-Sanusiyah Matan Ummul Al-Barahin pada muka surat 92, sahabat-sahabat, iaitu berkenaan dengan wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Alif bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahal. Wa kaza yastahilu ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatun yaqumu bi mahal au yahtaju ila al-mukhassis, iaitu mustahil Allah SWT ini ke atasnya tidak berdiri dengan dirinya sendiri. Bi ayyakuna sifatun, iaitu sekiranya dia tidak berdiri dengan diri sendiri, maka sifat yaqumu bimahal, dia seperti mana sifat yang perlu kepada tempat. Au yahtaju, ataupun zat Allah SWT ini perlukan kepada al-mukhassis. Al-mukhassis itu adalah al-mujid, alladhi yujiduhu, yang mewujudkan zat tersebut. Jadi Allah SWT mustahil untuk bersifat demikian, maka wajib dia berdiri dengan dirinya sendiri. Al-alif, huraian daripada matan di atas. Fayastahilu 'ala Allah Ta'ala an yahilla bi zatin kama tahillu sifatu fil mawsufiha kama tad'ihi an-nasara wal batiniyatu al-munharifuna anis sirat. Jadi mustahil ke atas Allah SWT. Allah ni ayyahilla, zat dia itu berada ataupun masuk seperti mana tahillu, seperti mana zat ataupun seperti mana sifat itu masuk kepada mausufnya. Kama tadda'ihi, seperti mana yang didakwa oleh golongan Nasara dan juga al-Batiniyah, yang mana mereka ini munharifun anis sirat, yang mana tergelincir daripada jalan yang lurus. Fa Nasara qalu, orang Nasara ini berdakwa mengatakan halla ilahu bizati Isa, iaitu Allah SWT Tuhan ini meresap masuk ke dalam Nabi Isa. Wal batiniyatu ta'ifatun, manakala batiniyah pula adalah sebahagian kelompok manusia yang munharifah, yang menyeleweng. Qalu al-waliyul kamil yahillullahu fihi, wali yang sempurna, maksud wali yang telah mencapai tahap kesempurnaan, maka akan yahillullahu fihi, Allah akan masuk ke dalam badan dia, masuk ke dalam dirinya. Ini antara kefahaman batiniyah. Baru-baru ni kita di Malaysia agak heboh dengan isu Ibnu Arabi, yang golongan yang mengaitkan Ibnu Arabi ini dengan al-Batiniyah. Nanti kita akan tengok secara terperinci. Okey. Wa hakadha kulluhu kufran. Ini adalah semuanya adalah kufur yang sharih, kufur yang jelas. Li anna Allah law halla fi syai'in, sekiranya Allah SWT itu meresap ataupun masuk ke dalam sesuatu, lakana sifatan lahu, maka dia akan jadi sifat bagi perkara tersebut. Walau kana sifatan lahu lam yasih wasfahu bi sifatil ma'ani, sekiranya Allah ini, zat Allah SWT ini bersifat atau masuk ke dalam sesuatu yang lain, maka dia adalah sifat yang mana la yasih wasfahu, yang mana tidak boleh kita sifat dia dengan sifat ma'ani.
wal ma'nawiyah. Sebab dia adalah sifat. Sebab sifat ini yang masuk ke dalam zat adalah hanya sifat, bukan zat. Lianna Allah law halla. Okey. Ini adalah persoalan yang sedikit susah, jadi dia perlukan kepada perhatian kita yang lebih sedikit. Okey. Jadi batiniah, golongan batiniah ini mendakwa bila wali itu mencapai tahap sempurna, maka Allah akan masuk ke dalam ini yang dikatakan sebagai fahaman al-hulul wal ittihad. Hulul wal ittihad. Okey. Lianna makna la yaqumu bi makna wa maulana, iaitu makna tidak berdiri di atas makna. Wa maulana jalla wa az yajibu ittisafu bihima, yang mana Allah SWT ini wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Falaisa Allah bisifatin, bukan Allah Ta'ala itu adalah sifat, bal huwa zat, dia adalah zat, la tushbihul zawat, yang mana tidak menyerupai mana-mana zat. Wa sifatuhu la tushbihu as-sifat, dan sifatnya tidak menyamai mana-mana sifat. Wa mislul hulul fil istihalah, seperti mana hulul pada kemustahilan, iaitu al-ittihad, yang dimaksudkan sebagai al-ittihad. Okey, seperti mana al-hulul ini, yahillullahu fi zati wahdatul wujud, fi syai'in wahdatul wujud. Kita fahaman wahdatul wujud ni berfahaman Allah itu masuk ke dalam zat seseorang. Al-ittihad, manakala al-ittihad pula adalah wasayruratu syai'aini syai'an wahidan, iaitu jadi dua perkara menjadi satu, maksud bercampur menjadi satu. Okey, wa kadzalika batiniyah qalu fil wali. Begitulah golongan batiniyah ini mengatakan pandangan mereka terhadap wali. Jadi batiniyah ini asal mereka adalah kufur. Batiniyah qudama. Batinah qudama, iaitu batinah yang kata apa, mutaqaddimin, mereka asalnya adalah kufrun, kemudian mendakwa beriman, kemudian fahaman mereka tersebut diambil oleh batinah al-mutaakhirin daripada kalangan umat Islam, maka mereka menjadikan kefahaman itu sebagai asas di dalam mazhab mereka. Okey, ini kalau saya tak naklah hurai panjang sangat berkenaan dengan wahdatul wujud dan juga wahdatul syuhud. Cuma kita sentuh sikit saja. Okey, wa qawlu fi idati la tusqil lil mazhabin nasara. So di sini jangan kamu dengar, tusqi itu adalah sami'a. Janganlah kamu mendengar, wala tasma', maksud la tasma', jangan kamu mendengar bagi mazhab Nasara ini, au man ila da'wa hululis sara, iaitu ataupun kepada mereka yang mendakwa adanya hulul. Hulul itu meresap, Allah meresap masuk ke dalam ittihad. Zat Allah SWT ini bercampur, bersatu dengan zat yang lain menjadi satu. Jadi itu kita kena tafriqah di antara hulul wal ittihad. Okey, kalau siapa tak faham lagi, dia boleh beritahu. Wazaka kal qawli bi ittihad, begitu juga dengan pandangan yang mengatakan ada berlakunya ittihad. Nihlatu ahlu zaiqi wal ilhad. Nihlah ini adalah mazhab, dia adalah pegangan orang yang kalangan ahli yang sesat dan juga kufrun. Ilhad ni adalah kufrun, yang kafir. Wa muhimul mahdhuri an kalamin qaumin min as-sufiyatil a'lam. Dan kita kena jauhilah daripada kalam ini. Jarian ala urufin bil maqsus yarji'u bit ta'wilin nusus, iaitu jarian, maksudnya perkara tersebut berlaku pada uruf mereka yang tertentu. Yarji'u bit ta'wilin nusus, iaitu dengan mentakwilkan nas-nas. Jadi ini antara kefahaman yang salah bagi golongan batiniyah, iaitu berkenaan dengan pandangan mereka tentang al-hulul wal ittihad. Okey. Kemudian au yahtaju, muka surat 93, au yahtaju ilal muqassis. Okey, wal hasil anna, okey, sikit. Wal hasil
Maka khulasahnya di sini, natijahnya qaul yang mengatakan bil ilhad wal ittihad itu adalah kufrun. Dia adalah satu kekafiran. Okey, sebab apa? Sebab wahdatul wujud ni dia annallah, maksudnya dia mengatakan Allah itu berada di Allah itu adalah makhluk, makhluk itu adalah Allah. Jadi surahah dia adalah mengatakan berlakunya wahdatul wujud. Tetapi yang diterima pakai ataupun yang diterima oleh ulama kita adalah wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud ni macam mana? Wahdatul syuhud ni adalah kita melihat ciptaan Allah SWT, maka di situ kita melihat Allah. Jadi bukan bermaksud melihat zat Allah, tetapi melihat ciptaan Allah, melihat kehebatan Allah, melihat kebijaksanaan Allah, melihat kekuasaan Allah. Itu perbezaan di antara wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud. Lebih pada tu saya tak mau ulas, sebab wahdatul wujud ini ada yang memberi erti kepada wahdatul syuhud, tapi ada wahdatul wujud yang memang membawa kepada fikrah al-hulul wal ittihad. Yang ni kena tanya ahli dia. Okey. Mulahazah sayruratu syai'aini syai'an wahidan mustahil mutlaqan fil qadim wal hadis. Okey, iaitu menjadi dua kepada satu adalah sesuatu perkara yang mustahil, sama ada fil qadim, sama ada pada Allah SWT, ataupun pada al-hadis, pada perkara yang baru. Wa buhanuhu anna syai'aini idza ittahada fa inna baqiya mawjudaini ala halihima fala ittihad li'annahuma isnan. Dia kata apabila dua perkara yang bersatu, maka akan kedua-duanya wujud ke atas halnya, fala maka tidak berlakulah kesatuan di situ, kerana kedua-duanya adalah dua. Wa in adama ma'an kana mawjud ghairuha falam yattahida. Sekiranya kedua-duanya tiada, kana mawjud ghairuhuma, dan tidak wujud kedua-duanya itu, maka tidak bersatu. Wa in adama ahaduma duna akhar, sekiranya salah satu itu tidak wujud, imtana'a ittihad, kerana tidak berlaku ittihad. Demikian sebab dah satu dah tak wujud, di anna ma'lum laisa ainul mawjud, kerana sesuatu yang tiada tidak dikatakan sebagai ainul mawjud, sesuatu itu wujud. Wal qawlu bi ittihadi kufrun bil ijma'il muslimin, dan qaul yang mengatakan ittihad itu adalah kafir dengan sepakat umat Islam. Okey, jadi yang kita boleh ambil daripada di sini adalah berkenaan dengan apa bentuk ittihad ataupun dengan istilah yang lain wahdatul wujud, iaitu apabila menjadikan ataupun menjadikan zat Allah SWT itu bersatu dengan zat makhluk, seperti fikrah yang membawa kepada hulul wal ittihad. Okey, kalau wahdatul wujud ni kita tanya mereka, mereka kata kami bukan bermaksud demikian, kami maksudkan wahdatul wujud ini iaitu kita melihat Allah SWT pada setiap ciptaan dia, seperti mana kita melihat seorang wali, maka kita melihat Allah SWT, iaitu melihat kepada ataupun merujuk kepada keciptaan dia. Sebab bahasa ahli sufi ini dia penuh dengan syatahat, ada mustalahat, ada syatahat, dia punya latah dia, ada dia punya mustalahat dia yang memerlukan kepada kajian dan juga ahlinya. Sebab mereka ini membina mereka punya istilah tersebut ataupun usul mereka adalah berdasarkan kepada zauqiyah. Man zaqa arafa wa man arafa gharaqa. Siapa yang mengetahui, siapa yang merasai, maka dia mengetahui. Siapa yang man arafa, siapa yang merasai dia mengetahui, dan siapa yang mengetahui dia akan tenggelam. Okey. Jadi sebab pandangan contohnya ini yang saya kalau mengikut ulama Azhar, mereka memasukkan Ibn Arabi ini ke dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan disebut sebagai Syekhul Kabir atau Syekhul Akbar. Jadi sebab buku dia, maksudnya sebahagian ulama mengatakan dia khilaf lah. Ibn Arabi ni syakhsun khaliqah,
Syarqaliqah ni apa? Individu yang kontroversi. Maksudnya pandangan terhadap dia itu ada dua yang bertentangan. Sebahagiannya mengkafirkan dia, sebahagiannya mengangkatnya sebagai Syekhul Kabir. Jadi ada wijahatun nazar, maksudnya ada aspek yang menjadikan perkara tersebut demikian, iaitu mungkin merujuk kepada kitab-kitabnya ataupun sebahagian merujuk kepada juz'iyat kitab dia, sebahagian juzuk kitab dia sahaja, sebahagian menghukum dengan berdasarkan kepada kuliah secara umum bagi semua kitab-kitab ataupun sumbangan Imam Ibnu Arabi ini. Jadi sebab itu berlaku khilaf dalam perkara tersebut. Jadi yang kita faham di sini, seseorang itu menghukum dengan berdasarkan pada juz'i seseorang, dan sebahagian menghukum berdasarkan kepada kuli seseorang. Macam keadaan saya kan. Keadaan saya satu hari ataupun dalam penulisan saya, hanya satu kitab ataupun satu bab itu saja saya melakukan kesalahan. Tapi dalam kitab-kitab yang lain saya betul. Tak ada masalah, tidak bercanggah dengan akidah. Tetapi satu pandangan ini yang diambil oleh setengah pihak dijadikan sebagai asbab mengeluarkan saya daripada agama. Adapun golongan yang lain, mereka berhati-hati, maksudnya dia melihat karya-karya Ibnu Arabi tadi, karya-karya saya yang lain semuanya tidak membawa kepada kekufuran, maka di situlah titik perbezaan ulama terhadap hukuman mereka terhadap Ibnu Arabi. Wallahu taala alam. Setakat itu saja saya boleh jelaskan tentang Ibnu Arabi. Ada yang sumbangan dalam bahasa ilmu kalam dan berhajat kepada pendapat dia. Okey. Nak kata demikian, jadi karya-karya Ibnu Arabi ni kita pun tak sempat habiskan semua, dan sebab macam Futuhat Makkiyah dan sebagainya dan kitab-kitab yang lain. Jadi kita pun masih nak menghukum tersebut secara jazam, itu adalah di luar kemampuan. Jadi itu sahaja. Saya pun berpegang seperti mana Syekh Ali Jumaah, ulama-ulama Azhar yang lain, dan sebahagian besar daripada ulama-ulama Azhar yang lain. Okay, itu saja. Kemudian wa yastahilu 'ala Allah ta'ala an yaftaqira ila al-muqassis. Okey, jadi ni bukan ayat Syekh Usamah. Jadi Syekh Usamah mengatakan, kalau ada individu yang kontroversi, maka di situ perlu kepada insaf kita. Maksudnya janganlah kita menghukum sesuatu mazhab dengan berdasarkan kepada hanya seorang individu sahaja. Jadi kalau individu tu yang bermasalah, dia seorang je bermasalah, yang kita duk pukul rata dengan individu yang lain lagi, ataupun secara kuli kita akan merosakkan kita punya penilaian kita lah, maksudnya tak tepat. So kalau Ibnu Arabi masalah, kita letak tepi dia punya kesalahan tersebut, dan janganlah kita kaitkan dengan jadi kebanyakan kita hari ni, contoh, bila saya menganalisis isu yang berlaku, seorang saya menulis, dia berkenaan dengan Ibnu Arabi lah, sejarah Ibnu Arabi. Dia kata orang yang sekarang ni mengkritik Ibnu Arabi, sebenarnya dia bukan nak mengkritik Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dah meninggal, dah mati, dah selesai. Jadi tujuan dia adalah untuk mengkritik pengikut Ibnu Arabi, ataupun ma yata'allaqu bi Ibnu Arabi, ataupun apa-apa yang tarikat ke, madrasah ke, tayar ke, aliran ke, yang berkait ataupun menjadikan Ibnu Arabi sebagai rujukan mereka dalam mazhab mereka. Itu tujuannya. Bukan nak kritik Ibnu Arabi tu, sebab Ibnu Arabi dah berlalu, dia dah berkhidmat kepada agama, dan dia ada, dan hukuman adalah balasannya adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi lebih-lebih bila tu kita pun kadang kita pun tak tahu kenapa sampai orang terlalu sangat menjadikan Ibnu Arabi ni sebagai benda yang kata apa, penting sangat. Contohnya dia pun tak ada benda lain nak kritik, dia kritik Ibnu Arabi, setiap hari dia maki Ibnu Arabi. Itu satu jenayah lah bagi saya, satu jenayah akademik. Itu mengkritik orang yang dah mati. Yang mana orang mati ni, kalau contoh kan, kita pergi ziarah orang mati, contohlah Ibnu Arabi mati hari ni,
Kita pergi ziarah dah, kita duk pergi maki depan dia, hang ni kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, apa guna dia? Itu kata bukan serangan tersebut bukan untuk serang kepada Ibnu Arabi, tetapi kepada pengikut dan juga yang berkaitan dengan Ibnu Arabi tersebut. Wallahu taala alam. Jadi tak mau sembang banyak tentang Ibnu Arabi. Okey, wa qawlu bi ittihad kufr wa yastahilu 'ala Allah taala an yaftakhira ila al-muqassis. Muqassis ni kita sebut al-mujid, yujidu bi, ataupun yang mewujudkan dia. Ini mustahil ke atas Allah SWT ni memerlukan kepada muqassis. Li'annahu law ihtaja ila al-muqassis lakana hadisan. Sekiranya dia memerlukan kepada muqassis ataupun al-mujid yang mewujudkan dia, lakana hadisan, maka dia adalah hadis. Wal huduth 'ala Allah muhal, dan sifat kebaharuan ke atas Allah ni adalah suatu perkara yang muhal, suatu yang mustahil. Surat 94. Wa kaza, ya ada soalan tak? Okey. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Itu mustahil ke atas Allah tidak menjadi satu. Maksudnya tidak esa lah, maksud berbilang-bilang. Wa yastahilu alla yakuna, syarahan kepada matan tersebut, fayajibu ayyakuna Allah Allahu wahidan. Iaitu mestilah keadaan Allah SWT ini esa, alif la murakkaban fi zatihi, yang mana tidak tersusun pada zatnya, seperti mana kita yang tersusun daripada anggota kepala, tangan, bahu dan sebagainya, yang disebut sebagai kam muttasil. Wala yakunu lahu mumasil fi zatihi au fi sifatihi, dan juga tidak ada persamaan pada zatnya dan juga pada sifatnya. Wala yakunu ma'ahu fil wujud mu'assir fi fi'li min al-af'al, dan juga tidak ada yang bersamanya fil wujud mu'athir fi fi'l min al-af'al, yang memberi kesan kepada perbuatan daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Okey. Okey, ini ahmish di sini. Maksud af'al di situ fihi rad ala mu'tazilah fi qaulihim bi anna al-'abda yakhluqu af'al nafsi al-ikhtiyariyah bi qadrati khalaqahu Allah fihi. والصحيح عدم كفرهم بذلك لأنهم لم يجعلوا خالقية العبد كالخالقية الله تعالى. Jadi pernyataan adalah untuk menolak pandangan Mu'tazilah yang mengatakan manusia ini yang mencipta perbuatan mereka sendiri, iaitu perbuatan al-ikhtiyariyah, biqadrati khalaq, dengan kudrat yang diciptakan Allah kepadanya. Wa sahih adamu kufrin, pendapat yang sahih kita tidak mengkafirkan mereka kerana mereka tidak menjadikan ciptaan manusia tersebut seperti mana penciptaan ataupun perbuatan ciptaan tersebut seperti mana perbuatan penciptaan Allah SWT. Hanya dinisbahkan kepada. Ustaz, ada tak konsep wahdatul wujud yang benar? Tak habis lagi, no? Okey, kena tengoklah dia punya perincian dia. Okay. Cuma wahdatul wujud kalau maksudnya kita menggunakan takwil. Jadi Syekh saya ada pesan lah, dia kata sekiranya kalam Allah SWT ini, maksudnya ini kita nak insaf dalam bab tasawuf ataupun di sisi ahli sufi atau sufiah, yang mana mereka ini ada masalah dari sudut syatahat dan juga mustalahat ni. Jadi kita katakan sebagai beginilah, bila kami desak Syekh tentang berkenaan hal berkaitan dengan berkenaan dengan inilah wahdatul wujud dan wahdatul syuhud ni semua ni, maka Syekh mengatakan fakalamullahu yahtaj ila ta'wil fama bala kalamun nas fayahtaj ila ta'wil. Dia kata sekiranya kalam Allah SWT itu perlukan kepada ta'wil, maka apatah lagi kalam Allah, kalam manusia yang tidak lari daripada kesilapan dan juga kesalahan ini, maka juga perlu ditakwil. Jadi bukan nak suruh takwil semua benda. Jadi maksudnya kalau ialah sebab kita tengok sebahagian Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka ini beriman, beribadah, segi ibadahnya mengucap syahadah, dan tidak mengisytiharkan mereka ni keluar Islam, tetapi cuma perkataan mereka itu sahaja yang menyebabkan mafhum daripada perkataan-perkataan mereka itu yang menyebabkan mereka itu dikeluarkan daripada agama Islam, sebab zahir kalam mereka tersebut. Tapi sekiranya kita mentakwilkan kalam
tersebut, maka sebab kita bukan menghukum dengan kalam tersebut, sebab kita menghukum pada aspek-aspek yang lain. Sebab aspek-aspek lain dia beriman dengan Allah, beriman tentang secara ijmal, kan. Begitu juga macam Ibnu Taimiyah, kan. Ibnu Taimiyah sendiri pun secara ijmalnya dia mentanzihkan Allah, menyucikan Allah SWT daripada sebarang bentuk persamaan dengan makhluk. Tetapi cuma dalam bab juz'iyat, faham tak? Bab juz'iyat, tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat, itu sahaja yang menyebabkan kesalahan dalam memaham ataupun menafsirkan ayat tersebut. Jadi macam saya sebut tadi, di situlah kita tengok, kita tidak menghukum kepada juz'iyat tersebut, tapi kita mengambil secara kulliyat. Jadi kalau contoh kita kata, Syekh kita berpesan, guru berpesan, kalau seorang tu 99 dia beriman kepada Allah tentang kesempurnaan apa semua, tetapi hanya 1% saja, dan dia melakukan masalah, menunjukkan kepada dia ni mujassimah dan sebagainya, takkan dengan 1% tu kita nak ambil iktibar. Ini point dia. Apatah lagi Syekh kata, dalam kita nak bermuamalah sesama Muslim, sekiranya 99 kata-kata seorang ni membawa dia kepada kufur, tetapi 1% saja kata-kata dia tu membawa kepada beriman, kata-kata beriman. Jadi jangan kita kufurkan dia dengan sebab 99%, sebab ada 1% zarah, kan, daripada kata-kata dia tersebut menunjukkan dia beriman, maka kita pegang yang 1% tersebut. Tapi kalau orang ada tujuan lain, saya wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu niat ataupun tujuan seseorang memaki ataupun mengecam, bukan maki, maksud mengecam ataupun mengkafirkan tokoh yang sedia ada, ingin meletakkan level yang atau batiniah lah, apa bala lah, kan, dengan sebab juz'iyat yang dia buat, kesalahan kecil yang dia buat tersebut. Sedangkan benda-benda yang betul tadi, yang dia mengisbatkan kesempurnaan Allah, menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang wajib dan sebagainya, kita tak ambil kira benda tersebut. Jadi tidak adil di situ. Tidak adil di situ. Macam baru ni lah, Nabila tu dia nyanyi semput sikit saja kat situ, kita petikai yang tu lah, kita kata dia tak sedap sampai ke semua lagu-lagu dia. Itu contoh. Jadi kita pun kalau kita berada di tempat itu, takkanlah aku buat kesalahan satu yang kecil ni pun, dan mungkin kesalahan tersebut dia dah insaf, sebab kita menghukum berdasarkan penulisan dia. Ini satu lagi isu yang saya nak bincang, sebab kita menghukum berdasarkan penulisannya, sedangkan penulisan ini ditulis pada waktu tersebut, dan selepas dia menulis tu kita tak tahu dia dah tak beriktikad dengan perkara tersebut ataupun tidak. Dan dalam kitab-kitab dia pun tak sebut aku mati dengan beriktikad dengan apa yang aku tulis dalam kitab aku. Dan dia juga tak ada aku bertaubat dengan apa yang aku tulis dalam kitab. Dia pun tak ada. Jadi benda itu adalah soni, benda yang kita kata benda yang rahsia, yang kita tak tahu hakikat sebenar dia. Mungkin waktu dia tulis tu, ataupun banyak kemungkinan ihtimalat yang dia tulis dalam keadaan, ataupun orang yang dia imla, orang lain tulis yang masuk perkataan lain, ataupun taubat, cetakan tu salah dan sebagainya. Dan saya pun tak tahu macam mana mereka boleh pasti sangat benda tersebut untuk dinisbahkan kepada Ibnu Arabi dan sebagainya. Dan sebab hanya berdasarkan kepada tulisan, sedangkan kalau kita kata kalau kita masuk mahkamah dengan berdasarkan tulisan, tak terpakai. Hatta orang yang tolak isteri dia menggunakan SMS, hakim kena tanya, okey, betulkah kamu yang tulis ni? Ketika mana kamu tulis, kamu niat tak benda ni? Adakah kamu niat tolak? Adakah kamu dalam keadaan sedar, marah dan sebagainya? Hakim akan pastikan. Tetapi kita ni yang orang kata apa, kanyak orang Kedah kata ni, menghukum tokoh tersebut dengan berdasarkan kepada satu kitab ataupun kaul dia sahaja yang tertulis, bukan dikatakan sebagai pengakuan, bukan sebagai satu. Jadi itu cara kita nak bermuamalah dengan nusus ataupun dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Dia ada banyak kemungkinan. Jadi tidak sepatutnya kita hanya ada satu bukti tu satu je, kan? Jadi kita tak tahu adakah Ibnu Arabi dia tak mengaku pun kata dia tulis benda tu, ataupun dia pun dah tarik balik ke, ataupun dia dah selesai. Jadi banyak ihtimalat yang
yang kita tak tahu sebenarnya. Jadi kenapa perlu diwawarkan? Antara satu sebab lah saya tengok orang yang suka mengulas isu ini, dia ada hubus syuhrah, ada di situ cintakan populariti atau populis. Maksudnya kalau bincang isu tu dia akan popular. Bincang isu berkenaan dengan apa panggil Ibn Taymiyah ni Mujassimah, maka dia akan popular. Ataupun benda tersebut menjadi pemusuhan, dia ada titik pemusuhan. Jadi kalau contoh orang Arsenal dengan Manchester, Liverpool dengan Manchester. Sebenarnya depa ni tak ada apa pun, tak bergaduh apa pun, tapi dengan sebab perbezaan tim tadi menyebabkan perbezaan color itu pun dah boleh menjadi isu untuk dimusuhkan. Jadi bagi saya isu ni adalah berkaitan dengan dua orang yang bermusuh, tetapi bila dia pun nak bergaduh, mereka akan cari isu-isu yang bercanggah dengan kawan tersebut, ataupun bercanggah dengan musuh mereka, macam PAS dengan UMNO dululah, ataupun dengan parti-parti politik dan sebagainya. And kalau mereka nak bergaduh, mereka akan cari isu untuk bergaduh. Kalau mereka nak bersatu, mereka akan cari isu yang boleh menyatukan mereka. Wallahu ta'ala alam. Cukup takat tu. Okey. Wala yakunu ma'ahu fil wujudi mu'assir min al-fi'li min al-af'al. Dan tidak ada bersamanya itu pada kewujudan itu mu'assir, yang memberi kesan kepada perbuatan daripada perbuatan dia. Okey. Yang seterusnya muka surat 95, bi an yakuna murakkaban fi zati, iaitu zatnya itu tersusun, au yakuna lahu mumathilun fi zati, ataupun zatnya itu bersamaan dengan pada yang lain, sama ada pada zat ataupun pada sifat. Au yakunu ma'ahu fil wujud mu'athirun fi fi'li min al-af'al, ataupun ada satu isu kan. Dia ada satu masalah di kalangan ilmuwan kita ini. Apabila kita contoh, kita tidak mengkafirkan Ibn Arabi, bermaksud kita menyokong Ibn Arabi, ataupun kita tidak mentajsimkan Ibn Taymiyah, bermaksud kita menyokong, kita apa panggil, dia hukum ke atas lazimul qaul, ataupun kalau kita tak buat apa-apa pun, maksudnya kita menyokong. Itu kata satu kefahaman ataupun satu tindakan yang lagi apa, ekstrim lah kan. Contoh kita apa, maksudnya macam ni, ada satu kefahaman yang sampai satu tahap, dia kata kalau kita tidak mengkafirkan Ibn Taymiyah, bermaksud kita ni Wahabi. Sampai tahap tu. Kalau di sebaliknya, di sebelah anu pula, kalau kita tak menyelamatkan ataupun mempertahankan Ibn Taymiyah, maka kita ini sebaliknya pula. Dia jadi macam tu. Ini kata apa, kecelaruan dalam berfikir, khalal dalam kita punya berfikiran. Okey, au yakunu ma'u fil wujud mu'athiran fi fi'li min af'al. Okey, ataupun berada bersamanya itu wujud mu'athir, itu yang memberi kesan kepada perbuatan tersebut. Maksudnya ada mu'athir yang lain. Okey, fa yastahilu an yakuna mustahil ayakuna li ahadin minal makhluqina sifati ka sifatillah, iaitu mustahil ada di kalangan makhluk ini bersifat dengan sifat Allah SWT, di anna takuna qudrah tujidu wa iradah, iaitu adanya qudrah yang mengadakan, iradah yang menentukan, wa hakaza ila akhir sifat. Dan begitulah hingga seperti sama, mendengar seperti mana Allah Ta'ala mendengar, melihat seperti mana Allah Ta'ala melihat, dan berkata-kata seperti mana Allah Ta'ala berkata-kata. Ini tidaklah mustahil. Wa hadza mustahil, muka surat 95, wa hadza mustahilun li'anna Allah la syarika lahu fi sifatihi wa hadza huwa kamu fasih fi sifat wa huwa. Itu juga mustahil kerana bagi Allah ini tidak ada syarik, tidak ada sekutu baginya pada sifat. Ini adalah kamu fasih pada sifat. Ini adalah bentuk mustahil. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala kamu tasir fi sifat. Begitu juga mustahil berlaku kamu tasir pada sifat, ayajibu alla takuna sifatu muta'addidah, iaitu wajib sifatnya itu tidak ada berbilang-bilang. Okey, kam mutasil ini adalah berkaitan dengan al-kul, manakala kam mufassir adalah berkaitan dengan kulli. Jadi kalau contoh al-kul itu kita manusia ni, al-insan mukawwanun minal a'dha, terdiri daripada anggota. Okey. Jadi kalau faham konsep al-kul wal kulli di dalam mantik, maka dia akan faham maksud kam muttasil dan juga kam munfasil.
Okey, wa man qala bi ta'addudi fa huwa mahjujun bil ijma'. Okey, siapa yang berpendapat mengatakan Allah SWT ini ta'addud berbilang-bilang, maka pendapat tersebut adalah mahjud. Mahjud ni apa? Mukhti. Kan? Itu apa? Qama alaihi bil hujjah, maksudnya dikalahkan oleh hujjah. Qala ba'dun kam mutafifis lain fi tauhid lakinnahu khata' wa khilaful ijma'. Sebahagian pula mengatakan kam mutasil ini adalah fi sifat laina fi, tidak menafikan tauhid. Ini adalah pandangan yang salah. Okey, wa yastahilu 'ala Allah Ta'ala an yakuna ma'u syarikun fil af'al. Itu mustahil ke atas Allah SWT ini adanya sekutu pada perbuatannya. Bi an yakuna ghairuhu yaf'alu ka fi'lihi, seperti ada selain daripada Allah berbuat seperti mana perbuatannya. Wa hadza kama mufassir fil af'al. Iza arafta hadza fala ta'sila li syai'in minal kainat fil asbab. Okay, jika kiranya kamu faham tentang hal ini, maka tidak ada kesan pada minal kainat, daripada makhluk, fil asbabil adiyah, pada sebab-sebab adiyah, seperti mana kita kata pisau yang menghiris dan pisau yang memotong, nanti kita akan tengok secara detail. Wa ghairiha la bi tabi'ihi, ataupun dengan secara tabiat dia, wala bi quwwati ja'alallahu fiha, ataupun dengan kekuatan ataupun kuasa yang dijadikan Allah Taala pada dia. Jadi ini antara tiga pendapat tentang af'al Allah SWT ataupun af'alul insan, af'alul ibad. Maksudnya manusia itu ada af'alnya sendiri, ada kuasa taksir. Pendapat yang kedua mengatakan bitabi'i, iaitu benda itu berlaku dengan sebab bitabi'i, dengan tabiat, maksudnya dengan semula jadi. Ataupun yang ketiga adalah dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah SWT, seperti mana kekuatan pada pisau itu memotong. Maka ini tiga pendapat yang ditolak ataupun yang dibincangkan secara detail nanti, kan. Ni ada dia punya hamish dia. Ni sebahagian daripada pendapat Mu'tazilah. Okay, bagi kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengatakan tidak ada taksir dan bukan ada kekuatan yang diciptakan oleh Allah, dan juga bukan disebabkan oleh bitab'i. Adapun kita adalah hubungan di antara sebab-sebab adalah asbabul adiyah, dan bukan talazum syar'an, bukan talazum aqlian, tetapi adalah talazum adiyan, hukum adat sahaja. Boleh takhalluf, maksudnya boleh tidak berlaku perkara tersebut. Sebab apa? Sebab al-mu'athiru wa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita kata pisau itu memberi kesan, maka kita telah menjadikan ada dua yang memberi kesan kepada satu kesan. Jadi ini adalah satu yang mustahil. Dan al-mu'athiraini la yujad al-mu'athiraini, mustahil al-mu'athiraini ataupun yastahilu mu'athiraini ala athari wahid. Itu mustahil adanya dua yang memberi kesan kepada satu kesan. Okay, ini boleh baca sendiri ya. Okey, hamish tersebut. Okey, muka surat sebelah 96, fal af'al. Okey, wa kaza la ta'sir lil ibadi wa ghairi min al ahya fil af'al. Begitu juga tidak ada kesan bagi hamba ini, wa ghairihim, dan selain daripada manusia, minal ahya, daripada kehidupan ataupun benda-benda yang hidup, pada perbuatan mereka. Iaitu kita sendiri tidak memberi kesan kepada. Adapun kita hanyalah al-kasbu. Nanti kita akan tengok tentang al-kasbu, usaha. Wa ya qismani, al-ittirariyah dan juga al-ikhtiyariyah. Jadi saya minta maaf kepada sahabat-sahabat yang baru nak belajar ataupun baru dalam membaca kitab-kitab akidah ini. Kita masukkan perbahasan-perbahasan yang rumit, yang kata apa, yang baru tu boleh dengar saja, jangan ambil point sangatlah. Ni perbahasan yang rumit, perlu kepada penelitian yang mendalam. Jadi kita ambil yang satahiyah saja, maksudnya jangan duk fikir sangat tentang wahdatul wujud, wahdatul syuhud dan sebagainya. Itu orang kata apa, perbincangan yang jauh, ataupun perbincangan yang dikatakan sebagai al-istirad, tambahan daripada perbincangan yang aslun ini. Okey, bagi perbuatan itu ada yang kedua pertama adalah ittirariyah dan juga al-ikhtiyariyah. Okey, apa itu ittirariyah? Ini penting untuk menjawab mazhab Jabariyah dan juga Qadariyah, dan juga sebahagian mazhab Mu'tazilah.
Okey. Hiya allati yakhluquhallahu yakhluquhallahu fil hayyi wala yakunu lahu fil ikhtiyari wala qudrata kal harakati irti'ash fa inna sahibaha muttirru wal majburu alaiha muttarrun wal majburun alaiha fi zahir ay musyahadah wa fil batin ay haqiqatul waqi'. Jadi apa itu af'al ittirariyah? Sebab bagi manusia itu dia ada dua af'al. Pertama af'al ittirariyah dan juga yang kedua adalah af'al al-ikhtiyariyah. Okey, kalau kita faham benda ni, kita akan boleh membezakan di antara mana satu yang kita ada di situ usaha, mana satu yang tidak melibatkan usaha kita. Ada perbuatan al-ittirariyah ini, jadi sebab itu kalau sebahagian Mu'tazilah, mereka tak membahagikan tidak membahagikan dua perbuatan tersebut. Maksudnya fi'lu af'al insan itu dia tidak bahagikan kepada dua, ittirariyah dan ikhtiyariyah. Maka dia akan kusut, dia akan serabut di situ sebab dia nampak ada tanakut. Kan, ada tanakut di situ. Yang ni manusia boleh tentukan, yang ni manusia tak boleh tentukan. Jadi dia jadi pening. Sebab itu kita tengok dalam mana-mana aliran ataupun satu pandangan tokoh sebagainya, bila dia tak mampu nak membezakan ada dua perkara di situ. Macam contoh ilmu mantik. Ilmu mantik ada yang makhluk, ada yang dah bersih daripada anasir falsafah atau anasir ketuhanan yang salah kan. Jadi di situ yang aspek yang sesat. Jadi ilmu mantik yang bersih dengan ilmu mantik yang makhluk, yang bercampur dengan aspek ketuhanan Yunani. Jadi dia tak bezakan. Jadi dia menghukum ilmu mantik itu dengan hukuman yang umum, yang menafikan juga ilmu mantik yang bagus. Begitu juga ilmu kalam. Dia tak boleh membezakan di antara ilmu kalam yang mazmum dengan ilmu kalam yang mamduh. Ada ilmu kalam yang memberi faedah kepada agama seperti isbat aqaid bil aqdi dengan ada dalil yang yakini. Ada dalil ilmu kalam yang digunakan yang digunakan untuk membenarkan hujah yang salah. Maka itu adalah mazmum seperti yang digunakan oleh Mu'tazilah. Jadi kalau tokoh-tokoh ni, orang-orang hebat, ada PhD dan sebagainya, jadi kalau mereka tak boleh nak membezakan dua tersebut, dia akan mudah menghukum. Dia akan salah dalam menghukum. Sebab dia akan hukum kedua-dua benda yang berlainan, dua hukum benda yang berlainan, kan, dengan hukuman yang satu. Ini yang bawa masalah. Cuba kalau dia perincikan, takkan dia tak tahu sejarah macam mana ilmu kalam tersebut, sejarah ilmu mantik macam mana, sejarah falsafah macam mana. Ini yang masalah. Sebab apa? Sebab mereka ini ditrain, dilatih dengan membaca satu rujukan sahaja ataupun satu belah pihak rujukan. Ini pernah berlaku. Saya pernah jumpa seorang student, dia ni daripada keluarga Arkam, dan dia kata dia bagi dia apa yang dibawa oleh Al-Arkam tu semua betul. Yang berlainan dengan Al-Arkam itu semuanya salah dan juga bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, sebab apa jadi macam tu? Sebab dia daripada kecil lagi tak didedahkan langsung dengan rujukan-rujukan dan juga penulisan-penulisan ulama selain daripada Arkam. Jadi menyebabkan dunia dia yang pemikiran dia itu dibentuk dengan satu ideologi, satu dimensi saja. Jadi dia tak boleh nak melihat dunia tu dengan banyak dimensi sebab dia ditutup. Macam tempurung letak di bawah, macam katak di bawah tempurung. Jadi dia hanya melihat dunia tu satu dimensi saja. Bagi dia yang bercanggah dengan Al-Arkam, ini yang berlaku kepada Syiah. Sebahagian daripada orang Syiah yang dilahirkan dalam keluarga Syiah, maksudnya dia hanya mengetahui maklumat yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka sahaja, sehingga kan menggelapkan sebahagian daripada kehidupannya daripada tokoh-tokoh ataupun maklumat-maklumat yang lain. Jadi ini yang berlaku di Malaysia apabila ada tokoh-tokoh yang hanya membaca sebahagian daripada rujukan tokoh mereka sahaja. Sebab tu jadi dia menghukum begitu. Jadi kita jangan rasa pelik. Dia ni tak baca kitab ke apa. Ya memang dia pun tak baca, dia hanya baca kitab geng dia saja. Kita kena baca semua-semua. Dan barulah kita insaf dan juga muqtadir dan dapat maklumat daripada kesemuanya. Okey.
Jadi saya ingat saya sambung esok lah af'al itirada dan ikhtiar ni, sebab penat sikit hari ni, tak sempat rehat siang hari tadi. Jadi saya mohon maaf. Kalau saya terpaksa berhenti awal. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan di ruang komen ataupun secara terus menerus. Ada soalan, saya bagi masa dalam 30 second. Ada lagi soalan, bagi tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.